Sebenarnya dalam menjadi seorang pembimbing rakan sebaya, jawatan ini memerlukan kesabaran dan ketahanan mental, kerana setiap hari berhadapan dengan OKP. Walaupun kerenah dia orang tu pernah saya alami. Jadi saya tersangatlah faham akan kedudukan dia orang untuk mengetuk pintu kepulihan, untuk membuka pintu kepulihan. Jadi selepas saya pulih, saya terpaksa menukar jadual harian saya. Berbeza dengan semasa saya menjadi seorang penagih, dan apabila saya berada di alam kepulihan, saya terpaksa menukar jadual harian saya. Tambah lagi saya menjadi pembimbing rakan sebaya. Saya bangun seawal 5 pagi. Apabila jam handphone saya berbunyi, saya akan bangun dan saya akan menyiapkan diri saya untuk menunaikan fardu solat subuh. Apabila semua sudah siap, azan pun berbunyi, saya pun mengejutkan mak saya. Apabila mak saya dah bangun, saya pun terus menunaikan fardu subuh sehingga selesai. Selesai saja solat subuh, saya bersiap-siap untuk pergi kerja. Macam biasa, saya menyiapkan diri, apa yang patut, apa semua. Setelah mak saya selesai sembahyang solat subuh, saya pun pergi kerja dengan menaiki motosikal. Antara jam 7 suku hingga ke 7
25. Itulah masa sentiasa saya keluar ke tempat kerja mengikut masa. Sampai di tempat kerja lebih kurang sebelum pukul 8, saya akan punch card, kemudian meninjau sekitar di dalam kawasan pejabat. Selalunya kadang-kadang hari malam kucing terberak, kucing menjatuhkan tong-tong sampah. Saya akan membetulkan segala keadaan-keadaan yang terjadi pada malam tu. Selesai, saya pun terus ke dapur untuk menyiapkan makanan ternakan itik dan ayam. Untuk itik, untuk ayam ni dulu saya ambil alih bagi ayam dan itik ni makan setelah CCSC, asrama CCSC ni tak ada penghuni lagi, ditutup buat sementara waktu untuk renovation. Jadi saya ambil alih bagi makan dia pada setiap pagi. Dan pada mulanya ayam-ayam ternakan ni mempunyai bilangan yang banyak, tapi oleh kerana diancam oleh musuh anjing yang memakannya tanpa pengetahuan warga ADK, maka ayam saya pupus, tinggallah seekor. Jadi perkara ni akan kita orang perbaiki setelah penghuni asrama CCSC dibuka semula. Setelah membagi ayam ternakan makan, saya akan sementara menunggu OKP orientasi sampai, saya akan buat siram bunga, basuh tai-tai najis-najis itik yang berada di atas simen, di koridor pejabat, siram bunga, dan
selesai, saya akan tunggu orientasi, OKP orientasi sampai. Lebih kurang jam 9 orang OKP orientasi sampai, ambil kehadiran dia, dan saya bersama dengan pegawai penyelaras CCSC Cik Izwan akan mengambil baris. Di situ kita akan menyanyikan lagu negaraku dan saya akan memimpin bacaan doa, dan selepas tu Cik Izwan akan memberi taklimat, bertanya khabar dan program-program yang akan datang. Dan saya akan memberi pula bahagian-bahagian kerja untuk kebersihan kawasan. Ini rutin harian yang mesti dibuat oleh OKP orientasi setiap hari. Sebelum sesi diadakan pada pukul 10, orientasi akan menyiapkan kerja-kerja kebersihan di tempat masing-masing. Setelah saya berperhati dengan kerja masing-masing, saya pun mengarahkan diorang supaya memasuk bilik mesyuarat untuk sesi seterusnya. Bila semua orang OKP orientasi semua sudah naik ke bilik mesyuarat, saya akan arahkan mereka supaya membuat bulatan, dan saya akan bagikan surah Yasin satu seorang, dan saya akan bagi penerangan hikmah-hikmah membaca Yasin ni. Sebab ada di antara OKP orientasi ini yang baru masuk, yang dalam pertengahan, dan yang hampir habis. Untuk pengetahuan, OKP orientasi ini mesti menjalani orientasi selama 30 kali. Dia mesti hadir pada setiap minggu, pada hari Isnin, Selasa, Rabu, 3 hari 1 minggu. Jadi setelah saya bagi surah-surah Yasin ini, setelah saya terangkan hikmah-hikmah dan tertib membaca Yasin, saya pun memimpin bacaan Yasin hingga selesai. Setelah selesai, saya pun mengarahkan diorang supaya duduk di kerusi masing-masing untuk sesi 12 langkah. 12 langkah ni bagi saya dah bawa orientasi sesi 12 langkah ni, modul 12 langkah ni dari mula-mula saya memegang jawatan pembimbing rakan sebaya ni pada 2014. Jadi apa yang saya dapati, apa yang saya fikirkan, 12 langkah ni memang baik untuk penagih-penagih, terutama jenis yang menggunakan heroin. Walau bagaimanapun, syabu pun lebih kurang aja. Mana-mana jenis dadah yang menggunakan, kalau kita ikut modul 12 langkah ni, ia menuju kepada kebaikan. Pertama, kepada penyesalan kita, dan kedua, apa kita nak buat untuk menstabilkan kepulihan kita.